perisai. Kita tahu ada orang jahat datang, kita buat perisai. Tapi dalam berarti kata kita takwa, kita buat hadangan, kita buat perisai, kita buat penghalang dari dua perkara. Pertama, kemurkaan Allah. Kedua, azab. Bila takwa itu maksudnya kita bersifat atau melakukan sesuatu yang boleh menghalang, yang menghadap kita, yang jadi perisai daripada kemurkaan Allah dan juga azab Allah, daripada apa-apa perkara yang bahaya. So takwa the simplest meaning, bila sesuatu yang menghalang, perbuatan yang boleh menghalang kita daripada dimarahi atau juga didenda. Anak saya, kalau bapa cakap jangan pergi sana, kalau anak buat juga, anak tahu boleh denda, anak buat, mana anak tak ada takwa. Takwa ni ialah kita tahu kalau kita buat ini, bapa kita akan marah, maka kita tak buat. Dan kalau kita buat ini, bapa kita suka, kita buat. Itu bukan takwa, itu taat. Itu taat. Nanti dalam surah Nur, pada beautiful ayat dalam surah Nur 52, dia menceritakan tentang taat, dia menceritakan tentang yakin, takut, dia menceritakan tentang takwa. Dalam satu ayat, dia sebagai teknik, dia comparison. Okay, next. Ini yang panjang. Semua pasal anak cakap. Bila anak buat benda ni, my thinking is that I'm going to face all these doctors, I'm going to face all my seniors. Tapi untuk adik-adik, ini semua tak payah hanya nak tunjuk yang ini je. Kerana ini ada kena mengenanya dengan puasa. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu message statement. Ini yang Azizul itu. Bukan. Najib Ghazali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okay? Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Ini ihtisaban maknanya apa? Dasar takwa adalah seorang hamba meletakkan pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan daripada Tuhan. Jadi takwa seorang kepada Rabb-Nya, bila dia meletakkan antara dirinya dan apa yang dia takutkan daripada Rabb-Nya, yakni berupa kemarahan dan hukuman, sebuah pelindung yang melindungi dirinya daripada semua yang dia takut. Pelindung tersebut adalah dengan melakukan segala ketaatan dan menjauhi segala larangan. Ini tak putus. Dan inilah yang dipanggil ihtisab. No, sorry, next. Okay, ini sama yang Pak kita kata tadi lah. Faham tak? Dia orang kata takwa apa? Mengadakan penghalang daripada kita dimarahi, juga kita didenda. Senang tak? Dia faham tak? Pemain takwa, kita membuat penghalang, kita lakukan sesuatu yang boleh menjauhkan kita daripada dimarahi oleh Allah dan juga diazab oleh Allah. Azab Allah apa? Neraka Jahannam Allah. Bukan saja itu, dalam kehidupan dunia pun sebenarnya azab yang paling besar yang manusia tak tahu bila manusia Allah tak jumpa. Itu sebab anak kalau 2 hari tak bangun sembahyang subuh di masjid, anak sudah menangis. Dan anak takut Allah datang tengok. Itu kita mesti rasa. Kerana ada satu hadis bagi Rasul, Allah akan menyeru, wahai para malaikat, mana tetamu? Malaikat bertanya, ya Allah, siapa tetamu kamu? Mereka yang mendatangi rumahku ketika malam gelap itu tetamu. Jadi kalau subuh kita tak bangun untuk sembahyang di masjid, kita tak bilang Allah Ta'ala kita jadi tetamu. Dan untuk kita mesti tak. Itu mana tak? The simplest. Next, ini yang ada cakap ihtisaban menurut Ibnu Qayyim. Kenapa? Ibnu Qayyim kata salah satu tafsir yang paling baik adalah daripada Habib Rahmah. Apabila berlaku fitnah, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Maka orang ramai bertanya, apakah takwa itu? Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, kerana mengharapkan pahala daripada Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya daripadanya, kerana takut akan azab siksa Allah. So, mengikut Ibnu Qayyim, sebaik-baik definisi
buka puasa nasi biryani kan? Ada apa-apa juga. Pakcik ni, Masya Allah. Betul ke nasi biryani tu? Kalau betul pakcik tak balik kan? Pakcik pun nasi. Takkan Asman cakap tak ada. Okay? Maknanya sejak apa yang kita buat, there must be reason to be. And what is the end? Bagi kita orang yang beriman, tujuan hidup kita tidak lain bukan untuk berjumpa dengan Allah SWT dan Allah masukkan kita dalam syurga sebagaimana tadi ayat yang kita baca, ya ayat nafsu fatuna irji'i ila rabbika radiyatan. Okey, suatu amalan tidak dikatakan sebagai ketaatan dan kurban mendekatkan diri sehingga dia berdasar dan disumberkan daripada keimanan. Dengan demikian yang menjadi pendorong dia melakukan suatu amalan adalah keimanan semata-mata, bukan adab, bukan hawa nafsu, bukan mengharap pujian dan kedudukan dan selain. Amalan tersebut adalah diawali dengan keimanan, manakala tujuan akhirnya adalah mengharap pahala daripada Allah. Inilah yang disebut dengan al-ihtisab. Jadi bila kita kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ini maksud ihtisab. Maknanya kita mengira bahawa dengan kita berpuasa Allah akan menggandakan kita pahala Allah. Ada tolong pijit nanti siapa di bangun soal pukul pakcik tak tidur pukul 4 pagi kan? Saya rasa dia tak tidur lagi lama. Okay, next. Lagi ini takwa. Anda rasa lagi satu ada punya. Ini semua adalah kata-kata daripada para sahabat Rasul dan juga daripada Ibnu Taimiyah. Anda rasa ini ada nasi. Siapa yang tak faham ada takwa? Apa makna takwa ni? Hanya dari dan pandai yang ini. Marilah kita pagi-pagi dah tak ada duit kecil sebenarnya. Dia besar-besar. Dia kata apa lah? So Alhamdulillah, I know that I can speak to very young people and they can understand. So that is a testimony dulu, okay? Mana anak tak boleh katakan dengan adik kecil pun dia faham apa makna takwa. Okay, next. Okay. Now, kalau kita habis dengan ini pun pasti dah gembira. Kalau ini kita nak bangunkan jiwa takwa, kita mesti tahu kenapa kita nak jiwa takwa. What is so important buat jadi orang yang bertakwa? What is so important untuk menjadi manusia yang melakukan semua tiap-tiap hari berfikir bagaimana dia nak beda perisai supaya Allah tak marah dia, supaya Allah sayang dia, supaya dia tidak diazab oleh Allah. Setiap hari. Itu sebab bila Omar tanya pada Ubay, wahai Ubay, boleh tak kamu beritahu aku apa harus kita buat? Maka katalah Ubay enggak. Ya minum ini. Pernah tak kamu lalu suatu jalan yang penuh dengan ini? Bagaimana kamu jalan? Maka dijawab oleh Umar, aku akan jalan sangat berhati-hati supaya kaki aku tidak dipidani, supaya buah aku tidak terjadi. Tapi anak muda sekarang dia lagi boleh jawab kata, kalau jalan penuh dengan ini, carilah jalan lain. Masalah apa yang jalan penuh itu juga akan jalan. Adik-adik, kalau kita ada pilihan, okey. Tapi kita tak ada pilihan. Kita hanya ada satu di hidup di dunia. Oleh kerana itulah, maka kita kena bertakwa. Oleh kerana itulah, kita mesti bangunkan diri kita dengan ketakwaan. Kerana kita tak ada jalan lain kecuali jalan. Dan jalan inilah yang akan membawa kita sama ada ke syurga. So itu sebab memahami arti makna takwa, kepentingan takwa, dia akan mampu menggerakkan kita. Dan dia akan menjadikan kita manusia bertakwa. Tadi anak cakap pada Mami sebenarnya anak takut untuk bercakap. Itu anak tanya pada isteri anak, layak ke bapa untuk bercakap tentang bangunkan kita takwa, sedangkan bapa sendiri tak tahu sama ada bapa bertakwa. Tapi kalau kita tak cakap, sama tak cakap. Dan kehidupan ini tidak mati sekarang. Itu sebab kenapa bila Allah kata alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, mereka yang sentiasa mampu menjadi orang yang
Maka takwa ini is a process, is a journey. Dia bukan hari ini kita bertakwa, sampai kita mati. Jadi kita berjumpa dengan Allah SWT. Bila Allah cabut nyawa kita, waktu itu kita masih taat pada Allah, kita masih jauhkan diri kita daripada maksiat, maka kita menambahkan sebanyak waktu itu. Dan ini sangat penting. Tak ada perkara yang penting dalam hidup ini daripada takwa. Selalu bila kita tanya, apa matlamat hidup? Ada yang Manchester, apa matlamat hidup? Apa cita-cita hidup kita? Kenapa kita dijadikan oleh Allah? Bayangkan, beribadah kepada Allah, pandai. Tapi aja tak dapat duit, tadi main smartphone. Pasal nanti Tuan Mami ni tak suka. Kita bila ditanyakan, selalu kita akan cakap, untuk apa kita dijadikan? Kita akan quote ayat Quran surah Al-Zariyat ayat 2. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita rasa itulah tujuan kita, matlamat. Sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah kata apa? Ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya bila kita kata tidak Allah jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi diri pada Allah, maka Allah beritahu, wahai semua manusia yang aku jadikan sebelum ini dan sekarang ini, mengabdi dirilah kamu kepada Allah, bukan kamu bertakwa. Maknanya apa? Sebenarnya matlamat hidup kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada lain kecuali takwa. Takwa should be our obsession. Takwa should be our capital. Takwa is the one that we want, nothing else, no less than. Kita mesti hidup sebagai orang bertakwa. Dan itu juga doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Menjadikanlah kami, ya Allah, imam pada orang-orang itu. Kerana ini takwa ini penting. Takwa ini kita harus faham sungguh-sungguh, laksanakan sungguh-sungguh sehingga dia menjadi itu. Dan Nabi kata apa? Orang yang paling bertakwa adalah Mama. So that's the reason why hadis ini tadi dia dapat, kerana dia dah faham. Dan dia dah faham sebahagian daripada kepentingan hidup ini. Dan kalau manusia tahu ini, insya-Allah dia akan berusaha setiap hari, susah atau senang, untuk mencapai ketakwa. Pertama, kalau orang itu bertakwa, maka dia akan diberi petunjuk, dia akan mendapat hidayah. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Maknanya kalau orang itu nak mendapat hidayah daripada Al-Quran, pertama, dia mesti ada keinginan untuk jadi orang yang dia nak tahu apa dan siapa itu Allah supaya dia rasa takut kepada Allah. Allah yang Maha Berkuasa itu telah menghancurkan dunia ini berapa kali? Kaum Nabi Nuh. Berapa banyak kali Allah yang Maha Berkuasa itu boleh menghancurkan Firaun yang hebat, yang tak pernah sakit, Allah bagi juga tu. Kan? Maknanya kalau orang itu hendak bertakwa, Al-Quranlah tempat. So kalau kita ada keinginan untuk bertakwa, baru kita dapat hidayah daripada membaca Al-Quran. Sebab ramai orang yang baca Al-Quran, apa yang tak ada kepada umat ini? Umat ini ramai, 2 bilion. Masa ni tuan cakap dekat budak-budak UAE, sejak bila dakwah ini cukup orang? Dan kalaulah kekuatan umat ini bergantung pada angka, sekarang ini 2 bilion umat Islam tak boleh kalahkan si malamat setan yang saban hari. To be honest, anak depressed. Every day ada berbuku pasal anak depressed. Anda terbayang bagaimana mereka misalnya tak makan.
ikut. Yang kita tak buat, kita tak ikut Quran. Yang Quran suruh, kita tak buat. Yang Quran tak suruh, kita banyak. Bahkan kita jadikan itu sebagai daripada agama. So, perkara yang pertama, pentingnya takwa ialah orang yang bertakwa atau orang yang ingin bertakwa, orang yang ingin menyediakan dirinya, menyediakan penghalang ke atas dirinya daripada dimurkai oleh Allah dan juga azab Allah, maka dia akan diberi hidayah. Allah akan bimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Falaq, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar. Adik-adik kita semua ada masalah, betul tak? Adik-adik ada masalah, tak ada orang suka ni kan. Itu banyak jerawat kan, badan kecil, bulu macam pakcik kan. Itu masalah dia kan. Pada pakcik ni, itu tak betul. Kita semua ada masalah, belajar tak faham, tak tahu. Kita sekarang Allah Azza wa Jalla beritahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan bersegala masalah. Dan kita boleh bincang dan kita boleh nampak kenapa Allah cakap begitu. Dan kemudian Allah dalam 2, 3, 4, 5 dan 6 itu semua dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini membicarakan apa? Membicarakan tentang rumah tangga. Dan kenapa dalam rumah tangga itu takwa itu penting? Kenapa? Kerana suami mesti memberikan hak kepada isteri, isteri mesti memberikan hak kepada suami. Siapa yang tahu? Mereka saja yang tahu. Dan Allah. Sebab takwa ini banyak diuji dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa? Kita taat tak? Kita bina tak isteri kita, amanah kita, anak kita, amanah kita. Kita perlu asuh dia, ajar dia, bimbing dia daripada dimurkai Allah, bimbing dia daripada dia membuat sesuatu yang boleh Allah azab kepada dia. Itu kerja kita. Begitu juga dengan isteri. Dan kalau kita buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tegak, insya-Allah segala masalah kita akan selesai. Kenapa? Itu buat baik pada orang. Allah suruh kita buat baik pada orang. Allah suruh jangan mengumpat. Allah suruh kita bantu orang. Kan? Kalau kita ada lebih sedekah, hendaklah kita memuliakan jiran kita. Kalau kita buat semua perkara itu, kalau kita ada masalah, ada tak orang nak tolong? Tak ada. Mestilah ramai orang yang nak tolong kita. Pasal kita buat baik. Kita buat apa yang Tuhan suruh. Sebab bila Allah kata wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, ini kalau kita ini berfikir dan laksanakan syak rezeki pun Allah kata lagi diberi rezeki yang tidak diduga. Kita ada masalah, ada few brothers, dia ada masalah, beritahu, tiba-tiba duit sampai. Tak saja beritahu, ada orang yang dia tak beritahu, tapi ini nanti dalam surah ayat 127 bagaimana Allah mengkaitkan bil dengan takwa dan salat dengan sifat kasih sayang. Ini tak ada dalam diri kita. Itu sebab kerana kita ini tak melaksanakan takwa lah, maka kehidupan kita porak-poranda. Kerana kita tak melaksanakan takwa. Bila kita bertakwa, insya-Allah Allah akan mudahkan rezeki. Baru ini, cuba bayangkan, anda dah lama dah tak kerja. Dari bulan Ogos 2023 anda tak kerja. So anda tak pernah terbayang bahawa anda akan dapat notification daripada MC. Sekali bila anda bangun, nanti buat 15 hari bulan hari itu dalam hadis bulan Ramadan. Then kalau buka a notification that a sum of money have been credited into my account from MC. I was so surprised. Being an honest Muslim. So I asked MCMC, ini betul ke atau salah masuk ni? And the sum is my umat kami. And I don't want to tell you how much my umat kami. Bila ada tanya pada dia, HR dia kata, oh tak tuan Haji, itu tidak salah
takwa kan. Kita nak tunjukkan somebody that's there. Now sekarang ni fikirnya kat mana nak bagi tu? Because Allah dia must be some reason. Allah dipermudahkan urusan kehidupan. Min amri yusra. Allah memudahkan urusan orang yang bertakwa. Adik-adik, Allah SWT suruh kita belajar wajib kan? Wajib kan? Faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. So mana kalau kita tak belajar apa maksud? Ada yang kecil kan? Kau tu syak. Kalau kita tak belajar kita jadi syak. Jadi weight atau jadi limau. Allah kata belajar, Nabi kata belajar itu wajib bagi semua orang muslim dan muslim. Kalau kita tak belajar kalau muslim, cuba bayangkan. Kalau kita semua orang Islam tahu bahawa belajar itu wajib, maka kita belajar. Itu sebab kehidupan kita senang. Kalau kita belajar, paling kurang pun orang tak bohong. Nampak? Itu arti takwa. Bila kita bertakwa, kita buat apa yang Tuhan suruh, insya-Allah kehidupan kita. Wa yukaffir an sayyi'atihim, kalau dalam surah Al-Baqarah digantikan Allah kejahatan dengan kebaikan. Kepada akhirat. Dan ini yang nombor 5 dikatakan dalam surah Al-Baqarah ini di akhirat. Ajar lagu ajar diberikan untuk mereka itu ajar balasan yang besar. Itu semua dekat akhirat. Dimasukkan ke dalam syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jannatin arduha samawati wal ardh. Poinnya ini. Bersegeralah, berlarilah kamu kepada pengampunan Allah Azza wa Jalla dan ke dalam syurga Allah yang dibuat seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Okey. Kemudian dijauhi daripada api neraka. Dalam surah Al-Lail boleh baca ayat 16-17 itu menceritakan tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-17, dan kecuali orang-orang yang mana orang-orang yang bertakwa bukan saja dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Adik-adik, neraka ini macam mana? Boleh banyak neraka. Cuba bayangkan kalau adik-adik kena dibakar. Bakar kalau kena kat tangan-tangan dia kata bakar. Tapi api neraka tentang mu'adan afidah. Apa maksudnya? Bila dibakar, dia akan masuk sampai ke dalam hati. Begitu punya penetrating kepanasan api. Benda ni kita kena takut. Sekarang ni kita cakap pasal Nabi neraka tak? Masa pagi itu membesar, jadi semua. Kalau tak puasa, kita dipergian juga tak? Takut dan puasa. Adik-adik sekarang ni kan, kalau adik-adik minum kat belakang, ada orang tahu tak? Nuri. Ada orang tahu tak? Tapi kenapa Nuri tak pergi belakang minum air? Masih nak berpuasa. Kenapa? Itu sebab kenapa Allah kata kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana puasa ini menahan diri. Dan kita berpuasa kerana iman kita pada Allah, kerana Allah nampak. Itu sebab kenapa puasa ini salah satu ibadah yang boleh melahirkan takwa, melahirkan sifat orang yang nak menghalang, membina benda-benda yang menghalang diri daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah nampak. Kita beriman puasa ini Allah suruh. Puasa ini apa? Rukun Islam. Tapi apakah puasa saja yang menjadikan kita bertakwa? Apakah puasa saja yang menjadikan kita bertakwa? Tidak. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5, ketika Allah menceritakan define siapa itu orang bertakwa, Allah define orang yang alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Maknanya orang yang mendirikan salat itu Nabi Allah wa yuqimuna shalah. Dan kemudian ayat yang sempat itu Nabi Maranatha. Maknanya infak harta
takut kepada Allah. Sembahyang juga sepatutnya melahirkan ketakwaan. Hanya puasa ni dia sedikit ekstra. Macam tadi cakap, kalau sembahyang kita nampak orang sembahyang, nampak dia naik turun. Kita bercakap, kau tak sembahyang, pasal aku tak nampak kau sembahyang. Begitu juga dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan duit. Tapi puasa, macam tadi cakap, kalau kita duduk belakang, kita makan, minum tuan-tuan, lepas tu kita keluar dekat dukung mak kita mungkin, letih mak puasa ni, penat. Tapi dah makan dah 4-5. Mak kita tahu tak? Kecuali nak kita tak basuh mulut, kita cuba bau Maggi, mak tahu lah kan? Itu mak tahu lah kan? So maknanya, tahu puasa adalah ibadah yang boleh menjadikan kita orang yang menjadi wali Allah. Nah ini yang kalau semua orang nak jadi wali Allah, la ya tahu, dia tidak takut, wala tahzan, dia tidak ada rasa duka cita. Cuba buka ayat surah Yunus ayat 62 dan 63. Okey, kemudian menjadi manusia paling mulia. Adik-adik, kalau kita dekat dunia ni pun kan, kita nak jumpa, kalau kita boleh duduk sebelah aku, hebat kan? Seronok kita dapat duduk jumpa aku. Sekarang ni dekat, jumpa influencer pun nak jumpa. Tadi aku jumpa influencer kan? Ini Allah beritahu, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi adalah orang yang takut. Bukankah itu sepatutnya menjadi motivasi kita tiap-tiap hari bahawa kita nak jadi orang yang paling dekat. Dan kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan sayang apa yang kita hendak Allah. Itu sebab kenapa kita perlu tahu apa makna takwa. Dan bukan saja tahu, kita kena usahakan. Allah sebagai pelindung dalam surah Al-Jasiyah, dan orang yang mendapat kemenangan, anda cakapkan nanti surah Al-Nur, anda akan tunjukkan. Dari kaumul faizu, orang-orang yang menang, orang yang berjaya dekat dunia ni. Siapa yang nak dia pergi lawan kalah, oh happy-nya, dia suka. Kalau boleh saya nak masuk kumpulan yang kalah, ada tak orang jadi? Manchester United kan? Manchester United okey kan? Siapa Manchester United istimewa tak, nanti habis tu orang dia pakai jersey, yang lain tak pakai jersey. Kalau ni pakai jersey, siapa ni? Jersey perak. Alright. Okay. So orang yang mendapat kemenangan, kita di dunia ni kan, kalau boleh kan kita nak jadi orang yang menang. Ada orang nak jadi orang kalah. Kalau main sukan nanti dekat sekolah hidayah, ada apa, kumpulan merah, biru, hijau, kuning, yang kalah kuning dia katakan. Semua orang kata, oh saya nak masuk kumpulan kuning. Ada tak? Kalau boleh, janganlah bagi saya kumpulan kuning. Kerana semua orang nak menang. Dan Allah beritahu, orang yang menang tidak orang yang bertakwa kepada Allah. Okey? Adik, next. Pakcik nak lompat semua ni. Adik nak pergi last sekali. The last 5 slides. Next. Okey. Ini tadi yang ada dekat. Yang ini dan yang selepas ni ada dua. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat yang tadi anda bawa dalam surah Al-Hashr itu, anda nak tekankan, walaupun itu dalam hukum baik, apa yang Rasul beri, ambil. Apa yang Rasul tegak juga. So itu prinsip dia. Itulah prinsip takwa. Dan Allah kata apa? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah, andai kata kamu sayang, kamu nak Allah sayang kamu, maka ikutlah Muhammad. So Nabi Muhammad dalam surah Al, ini adalah sifat ciri-ciri. Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, yang pertama ialah kita mesti menjadi orang yang percaya kepada yang baik. Percaya pada api neraka, percaya pada adanya syurga, percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya Nabi, percaya pada qada dan qadar, percaya yang sungguh, barulah kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Kerana kalau tidak, kita langgar saja apa yang Allah suruh. Pasal kita tak percaya adanya neraka. Ada neraka tak? Sure. Macam mana dia tahu?
Pasal dulu ada seorang menteri kata, kamu dah tengok neraka? Ya, kamu kata neraka ada. Dia nak jawab. Dan surah itu benar. Kena buktikan bahawa Al-Quran itu benar. Sebab dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang bagaimana Allah iakan Al-Quran itu. Okey, betul jawapan hadis. Bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengajar atau memberitahu kepada kita ini sifat orang yang bertakwa. Dia bertakwa, pertama dia mencari benda yang gaib, kedua dia mendirikan sembahyang, ketiga dia mengeluarkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan, kemudian dia beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum itu. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini Allah kata mereka inilah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini sifat. Kalau ada orang yang beriman kepada perkara gaib, adik adalah orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang sembahyang, adik adalah orang yang bertakwa. Kalau adik adalah orang yang mempercayai Quran, adik adalah orang yang bertakwa. Kalau adik adalah orang yang mensumpahkan azan, adik juga orang yang bertakwa. Okey, ciri. Next, juga dalam ayat yang 177, ini juga bicara tentang takwa. Sebenarnya anak anak dengan Luqman Al-Hakim punya tafsir untuk ayat ini satu je, 1 jam 30 minit. Tuan ada ni anak tak cakap ini dia nak hari ni, tapi bila nampak macamnya dia tak boleh nak deal dengan apa mana bill, where is the religious goodness, what is good. Pasal dalam ini semua bercantum ada 3 perkara: bir, sadaqah, benar, dan takwa. Dan ini adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memberi. Dalam ayat ini Allah kata apa? Ayat ini kata Luqman, how Allah beautifully crafted. Dia kata the foundation, asas untuk orang itu bertakwa, pertama ialah amanu billah wal yawmal akhir. These are the foundation. Asas untuk menjadi orang yang bertakwa ialah kena beriman kepada Allah. Beriman sungguh-sungguh. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana, Allah Maha keras siksaannya. Semua kena ada dalam diri kita. Dan yakin, beriman, percaya. Takwa ini mesti dari iman. Dan kemudian untuk melahirkan ketakwaan, bukan sekadar beriman pada Allah, beriman pada hari pembalasan. Ada satu hari nanti manusia kullu, kita semua akan berdiri depan Allah seorang-seorang, dan Allah akan tanya kita dan Allah akan balas. Dan kita percaya akan hari wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang di akhirat dia sangat percaya. Ini asas untuk orang bertakwa. Itu sebab kenapa dalam tarbiyah kita yang kita tekankan ialah akidah, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Adik-adik, Allah tak nampak. Macam mana kata Allah ada? Percaya. Tapi dalam Islam kita tak boleh main percaya saja. Kita kena ada hujah. Kita kena dalil. Dibaca oleh kata dekat janji. Adik-adik, bila kita buat panggilan telefon dari sini, dari Ipoh ke London, suara kita dibawa dari sini ke London. Macam mana suara kita dibawa? Ada nampak tali? Ada tali yang ikat sampai ke London? Ada. Siapa yang bawa suara kita ni? Tak ada apa-apa. Macam mana suara kita dari telefon boleh sampai ke London? Ni siapa boleh jawab ni memang dapat lagi dulu. Untuk budak darjah 1 sampai darjah dia beritahu kita akan seperti yang dah Azizul yang kita baru bagi. Daripada Jepun, negara apa, anak pergi pelajar untuk 2 minggu dekat Inokomo, the largest mobile company in Japan. Okay, anda tahu apa dia yang membawa suara kita daripada sini ke sini? Satellite tu alat ni. Satellite kita nampak. Ni yang tak nampak. Apa signal tu nama? Signal tu nama dia? Signal tu nama dia spektrum.
Yang frekuensi 200 yang kita tak nampak ni. Dan dia banyak. Dia banyak. Macam remote control. Bila kita tekan ni, TV tiba-tiba boleh buka. Apa yang sambung kita punya remote control tekan TV? Itu semua spektrum ni. Nampak tak dia? Ada kan? Begitulah juga dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebab kita kena beriman kepada Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita tahu semua kejadian ini. Pokok durian. Siapa ada rumah kau? Ada rumah pokok durian. Ada rumah ni tak ada durian. Jangan masak belum. Kalau dah masak, kita akan pakai pakcik pantang durian. Ada dia apa dia hutang pakcik. Macam kita tengok pokok durian, kita tanam saja pokok durian dalam tanah. Kemudian macam mana dia boleh tumbuh pokok? Dia boleh tumbuh daun. Dia boleh tumbuh ranting yang besar-besar. Kemudian boleh tumbuh buah durian. Mati bila tak pasang. Ayah kita boleh letak. Tapi apa? Tanah tu yang baik. Kalau kita cocok dalam tanah, kita boleh keluar. Khusus dalam tanah. Cuba ni boleh tanah. Ada tak boleh tak? Tak ada. So siapa yang sebab Allah kata Falyan juri ila ta'am. Tengok apa yang kamu makan. Kamu yang menjadikan atau aku yang menjadikan. Kalau manusia kata dia mengayakan, dan bolehlah dia buat pukul biasa. Tapi itu menunjukkan bahawa Allah itu dan Allah yang maha berkuasa itulah yang menyuruh kita bertakwa. Allah itulah yang mengancam kita kalau kita melanggar perintah Allah, tak solat, tak puasa, tak dengar cakap mak ayah, tak belajar, maka Allah mengancam kita dengan api neraka dan kita sepatutnya takut. Okey. So dalam ayat ini ada beberapa banyak sebenarnya ayat yang boleh kita bincangkan tentang bagaimana Islam ini agama penuh kasih sayang. Dan bagaimana kita tengok sifat orang yang beriman ini atau bertakwa, dia bukan hubungan dia dengan Allah saja, hubungan dia sesama manusia. Dimensi takwa ini bukan dimensi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kerana bagaimana puasa yang kita buat, tak makan dan tak minum, kita dapat takwa. Bagaimana kita buat baik kepada orang, kita mendapat takwa. Kerana setiap apa yang kita buat dengan kesedaran. Kita buat dengan cahaya Allah tadi. Kita buat kerana Allah suruh. Mana? Al-Quran. Okey. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 177 dipanggil ayat bir. Boleh baca, boleh bawa dalam surah bijak. Cuma boleh cakap ini dalam 1 jam setengah. Dan apa ayatnya? Ini is a beautiful ayat yang dibincangkan. Okey. Tapi anda rasa audience ini juga dewannya. Next saja. Di sana ini nak kaitkan bir dengan takwa. Surah Al-Ma'idah ini ayat yang diturunkan mengenai baginda Rasul dengan sahabat pergi ke Hudaybiyah. Nak masuk Hudaybiyah dilarang oleh muslim. Tak boleh masuk Mekah. Tak boleh bawa perang. Kemudian sahabat nampak kaum muslim dia nak pergi sana, nak masuk. Sahabat cakap apa? Jom kita halang dia. Kerana orang kafir Quraisy halang dia. Allah tegur dalam ayat ini. Allah kata, janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum, kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram, mendorong kamu untuk Allah Akbar. Bila anda baca itu, how beautiful. Apa orang buat pada kita, tak semestinya itu buat ke Allah yang ada. Tapi ayat ini yang anda nak tekankan ialah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerana kita disuruh untuk bekerja, saling bantu bir dan bir ini kebaikan yang banyak. Kalau tadi kita tengok ayat 127, jika diteliti, dia ada dua. Satu is religious goodness, satu is human. Kita tak bincang. Next. Okay. Ini juga ciri orang yang bertakwa. Soalan ada bagi 3 ayat Quran atau 3 ayat Quran yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita ada ciri-ciri itu dalam diri kita, kita bertakwa. Kalau tak ada, kita kena adakan dalam diri kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Orang-orang yang bertakwa ini Allah SWT kata apa? Bila orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, bisarra wa dharra. Nah ini kita dalam jamaah, bila kita menghadapi, kita bukan suruh kamu bila kamu senang bersedekahlah banyak, tapi bila kamu susah tetaplah kamu bersedekah. Sedekahlah dengan sedikit. Bisarra wa dharra. Kenapa? Kerana Allah. Tugas kita adalah untuk menyampaikan agama Allah. Amal ma'ruf nahi munkar ini adalah hasil daripada bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan buat amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ingat, takwa menghalang, menyediakan benda-benda yang boleh menghalang daripada kemurkaan Allah dan azab. Itulah amal ma'ruf nahi munkar. Ingat cerita tentang apa ni? Orang yang duduk dalam kapal. Sebagian di atas, sebagian di bawah. Kalau orang dekat bawah ni nak ambil air, dia naik atas kapal, cedok bawa masuk dalam. Kalau orang ke atas kapal, dia cedok dia dapat air. Jadi orang yang bawa kapal, yang dalam kapal, perut kapal, dia kata, susah sangat kita nak ambil air. Kita nak terpanjat atas, benda nak minta izin. Senang je kita bocorkan ni, air setengah kita ni. Jom kita bocor je air masuk. Kalau orang dekat atas kapal, kita kata, tak apalah. Dia kalau nak bocor tu dekat bawah je. Kita di atas kapal. Betul? Macam mana kira kalau buat? Kira ke pisah ke mana? Kata dah tukar, kira. Betul-betul kira. Mana orang atas kata, tak apalah dia nak bocor dekat bawah aja. Kapal, kita juga atas kapal. Apa jadi berkapal? Tenggelam semua kan? Itulah amal ma'ruf nahi munkar. Itulah makna takwa. Kadang-kadang semua orang buat jahat dan kita biarkan, biarkan dia. Nanti Allah jatuhkan hukuman. Allah jatuh pada semua. Sebab orang yang bertakwa hidup dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kerana dia nak sampai pada ketakwaan. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat ini unik. Anda dengar daripada Ustaz Haji Hidayat. Anda buat banyak riset untuk ini. Pasal anda tak nak mengampunkan orang-orang Perak, jemput paling jauh sekali kan. Untuk datang nanti anda kalau cakap sikit-sikit je tu kata apa lah. Ini Aziz boleh cakap. Oh memang pun Aziz boleh cakap pun dia aja sengaja je. Nak dera. Dia suka tengok anak susah. Aziz kan? Adalah kurang. Ayat ini Ustaz Haji kata very beautiful ayat. Because dia begin with Jannah, they end with Jannah, and in the middle it talks about what is the character of taqwa, muttaqi. So this is ayat yang kita kena tekuni dan belajar. Kerana ayat ini di atas dimulakan dengan Jannah, di akhirnya pun dimulakan dengan Jannah. Di tengah-tengah ini diceritakan akhlak, karakter, sifat orang itu. So ayat ini sepatutnya menjadi ayat hidup kita. Qasimina al-Hajj, kita adalah orang yang kalau ikut Luqman tu, qasimina al-Hajj, we choke our anger. Kita bercekik, kita telan kemarahan. Kalau kita boleh marah, wa'afina dan kita memaafkan orang. Ini orang yang bertakwa. Kenapa? Nak surga Allah SWT. This is another ayat. So jadi 3 ayat yang menceritakan tentang karakter orang-orang yang bertakwa. 1 surah Al-Baqarah 1-5. Kedua surah Al-Baqarah ayat 127. Ketiga surah Al-Imran ayat 123 hingga 126. These are the characters of orang-orang yang bertakwa yang kita kena usahakan untuk kita dapat 12 kebaikan yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Next. Ini ayat ini dan ayat selepas tu hanya nak tunjukkan Allah Maha Sayang kepada kita. Dalam surah ini, dalam surah Al-Imran ayat 102 ini, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, para sahabat melaksanakan takwa sungguh-sungguh sehingga ada sebahagian daripada dia bengkak-bengkakkan kerana ketakwaan yang mereka nak bela dalam diri mereka, kerana mereka tahu untuk itu mereka dijadikan. Tapi Allah SWT mansuhkan kerana Allah kasihan kepada umat Muhammad. Next ayat ialah surah Al-Taghabun. Adik, ayo next. Islam surah Al-Taghabun. Dalam ayat ini Allah SWT
telah memberikan keringanan kepada umat Muhammad. Dia kata apa? Dan tapi diingatkan, sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu itu adalah menjadi ujian, dan sisi Allah lah jua pahala yang besar. Kenapa kita tak nak berjuang? Kalau kita kena anak, kena harta kita, betul tak? Itulah yang menjadi penghalang kita, yang menarik kita, yang selalu membebankan kita, yang menyebabkan kita banyak persoalan untuk tidak melakukan kebaikan. Persoalan anak, persoalan harta benda, persoalan jawatan, semua. Maka Allah SWT Maha Kasih, Dia mengatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u ma yu'tiku khairan anfusikum wa man yuqa nafsihi fa ulaika muflihun. Dan ayat yang ke-17 ini adalah ayat yang sepatutnya memalukan kita orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla sendiri meminta kepada kita pinjaman, tak malu kepada kita. Ini Allah beri semua. Nyawa kita Allah beri, kesihatan kita Allah beri, anak-anak yang baik Allah beri, semua ni Allah beri. Tapi Allah bertanya, siapakah yang dari kamu yang nak memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Malu sebab kita. Mungkin bagi orang yang bertakwa, ayat ini sebenarnya mengisahkan, walaupun Allah Azza wa Jalla berikan keringanan, fattaqullaha mastata'tum. Tadi ayat tadi apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tapi ayat yang Allah kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ayat di sekeliling ini adalah ayat-ayat yang menyentuh hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Mana pada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak melaksanakan ketakwaan dengan sungguh. Next, anda tahu semua dah letih, pakcik lagi letih. Nanti berdiri, nanti nak duduk, pakcik tak lupa kursi, duduk sana jauh sana. Duduk sana bercakap, tak kena kan. Jadi pakcik berdirilah dengan kuat. Okay, next. Hello, next. Then, check in. Hello. Next. Okay, ini ayat yang anda nak bawa ialah ini sebenarnya ini untuk anak, ini untuk orang-orang sini lah. Kita ni kadang-kadang dalam jamaah kita tak cakap benda yang kita sepatutnya cakap. Kita takut ketika ada orang. Kita takut orang. Sedangkan dalam ayat ini Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kadang-kadang kita dalam jamaah orang buat salah, kita nak jaga, kita tak cakap benda yang betul, kita tak transparent, kita tak telus, kita takut orang kecil hati. Tapi kita tak takut jamaah atau gerakan Islam atau gerakan dakwah yang kita bawa ini akhirnya tak sampai kepada masyarakat. Sedangkan Allah kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, cakap benda yang tepat dan Allah akan betulkan amal. Kalau kita semua jadi orang yang lebih transparent, terbuka, betulkan jamaah, cakap betul. Jangan ada yang kadang-kadang nak cakap, takut nak cakap, takut nanti dia kecil hati. Kita kena takut Allah lah. Kerana gerakan yang kita bersama ini, usaha dakwah yang kita buat ini adalah usaha kerana Allah, bukan kerana manusia. Okay? Jadi adalah next adik. Check in. Next. Ini yang nak bawa kita sebagai sebuah pertubuhan pada dakwah. Kita mengajak semua kita bangunkan jiwa takwa. Untuk apa kita nak bangunkan jiwa takwa? Kerana Allah beritahu kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sesungguhnya kata Allah, kalaulah anggota masyarakat itu orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan kepada mereka pintu barakah seliwah. Itulah kerja kita. Bila kita kata bangunkan jiwa takwa kepada diri kita, untuk apa?
untuk kita bangunkan takwa dalam diri masyarakat, supaya keluarga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang nantinya Allah pun seluas-luasnya berkata. Itu yang kita nak. Kalau kita takut di opposite of it, the alternative of it ialah Allah jatuhkan hukuman. Waktu kita nak dan sebenarnya zalimu minkum qas. Kan? Kalau tak silap ayat yang Allah kata dan takutlah kamu kepada azab yang Allah turunkan untuk kamu, yang bukan Allah turunkan hanya untuk orang zalim, tapi semua. So kalau kita nak bangunkan jiwa takwa dalam diri kita, adik-adik kita buat program, kita buat wassalam tarbiyah untuk lahirkan jiwa takwa. Akhirnya apa? Untuk melahirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, supaya masyarakat yang kita hidup ini adalah masyarakat yang Allah berikan keberkatan. Itulah negara rahmat yang kita nak capai, lahir daripada ahli-ahli orang-orang. Next. Yang last, okay. Next step. Ini yang saya kata ni. Dalam surah An-Nur, Allah beritahu. Dia kata apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqillah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ada 3 perkara yang Allah tulis: taat, Allah tulis takut, Allah tulis takwa. Maknanya takwa bukan hati, takut sendiri, takwa sama. Kita kena buat sesuatu dan kita takut kita kepada Allah. Kan kita takut Allah marah kita. Kita sembahyang, kita buat kebaikan, kita buat banyak kita berdakwah, supaya Allah tak masukkan kita menjadi kaum-kaum orang yang Allah takut ngeri dilaknat orang-orang Bani Israel kerana bila dia tengok kemungkaran dia biarkan. Kita tak nak tergolong dalam golongan itu. Kita nak jadi orang yang taat kepada Allah. Allah suruh kita buat, Allah tegak, kita jauhkan. Dan kita nak jadi orang yang takut. Dengan takut itu, kita akan menjadi orang yang menjaga diri kita agar jangan terdedah pada azab. Okay. Now next saya rasa lepas ini adalah semua kita dah bicara tentang takwa. Okay. Kita dah bicara tentang takwa, kita dah bicara tentang jiwa, kita dah berbicara tentang takwa, kita dah berbicara tentang kepentingan takwa, kita dah bicara tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Kita dah bicara takwa ini bukan cukup hanya pada pribadi, tapi kita nak melahirkan masyarakat yang lapatahna nak dibuka Allah seluas-luasnya. Tapi macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Ini adalah 5 perkara yang boleh insya-Allah kita amalkan dalam hidup kita, dan akhirnya kita akan jadi orang yang bertakwa. Pertama, kita kena selalu ingatkan janji kita pada Allah SWT. Allah SWT bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku pemilik? Bukankah aku penguasa? Bahkan kita jadi saksi. Dalam sembahyang kita cakap pada ni, inna solat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tuhan, ibadah, solat, hidup, mati hanya untuk Allah. Kalau kita ni nak jadi orang yang bertakwa, yang selalu memelihara, menjaga diri kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menghalangkan kemurkaan Allah kepada kita, azab Allah kepada kita, kita kena selalu ingat janji kita kepada Allah. Kita kata, kita janji kepada Allah bahawa Tuhan itu pemilik kita, dia betul, kita yakin, maka kita bukan. Okey? Muahadah. Muahadah adalah mengingat perjanjian yang telah kita ikrarkan kepada Allah. Selalu ingat janji kepada Allah SWT. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang benar. Next, mujahadah. Tak cukup tadi kita ingat, kerana untuk menahan diri daripada melakukan. Ingat ada satu hadis yang anda rasa kalau kita pergi Nusrah sekali kita dengar. Hadis di mana bila Allah SWT menciptakan syurga, kemudian Allah suruh malaikat kita tengok. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, apa pandangan kamu terhadap syurga? Ya Allah, kalau semua anak Muhammad, anak Bani Adam ini nampak, mereka semua nak syurga. Maka Allah kata, sekarang kau tengok pula jalan-jalan ke syurga. Maka bila tengok jalan-jalan ke syurga, ditanyakan,
Apa pandangan kamu sekarang? Ya Allah, kalau inilah jalan-jalan itu, aku khawatir tak ada orang yang akan masuk. Kerana nak masuk ke jalan ini penuh kesusahan. Kebayang kita sekarang tak makan, tak minum, kena bangun malam, sembahyang malam, kena baca Quran, dan taat. Banyak ada kebaikan yang kita kena buat. Okey? Berapa minit lagi? 4 minit. Dia pun jadi pun tahu ada. Okey, next mujahadah. Muraqabah. Kita kena Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Al-Husain Al-Jurairi berkata, Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Al-Husain Al-Jurairi, dia adalah anak murid kepada Junaid Al-Baghdadi. Okay? Dia kata jalan kejayaan itu dibangun atas 2 bahagian. Pertama, hendaknya engkau memaksa diri kamu muraqabah oleh Allah. Kedua, hendaknya ilmu yang kau miliki lahir dalam perilaku kamu saja. Kita selalu ingat Allah Azza wa Jalla sentiasa dekat dengan kita. Bahkan Allah lebih dekat dari diri kita daripada Allah Jalla lebih. Begitu dekatnya Allah SWT kepada manusia. Dan kalau kita tahu bahawa Allah itu berkuasa, Allah itu maha kuat, Allah boleh buat apa saja kepada kita, tak ada kita takut apa sesuatu. Macam sekarang Cikgu Yasir letak CCTV. Cikgu Yasir letak CCTV dengan kita letak CCTV ke semua tempat. Kalau kita nak buat sana, kita berani tak? Kalau buat ini, buang sampah, denda RM500. Kalau ini, kena pumping 100 kali, kita nak buat tak kan? Tentunya tidak. So, cara yang ketiga, muraqabah. Itu merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Next, muhasabah. Selalu ingatkan diri. Hari ini kita nak buat apa? Semalam kita buat apa? Dengan kawan kita buat apa? Dengan mak ayah kita buat apa? Dengan Allah kita buat apa? Kita selalu muhasabah, kira diri kita, ihtisaban. Selalu kira apa yang kita buat, apa yang tak. Next, muhakabah. Muhakabah ni ialah denda dia. Kita denda sendiri supaya kita paksa diri kita untuk buat sesuatu. Macam contohnya, bila tak solat subuh berjemaah di masjid, dendakan diri baca 1 juz Al-Quran. Anak pakcik tu makcik buat. Kalau dia lambat apa, dia baca Quran 20 surat. Kadang-kadang itu macam tak bagus kan? Pasal dia baca Quran terpaksa. Tak apa buat. Kerana kadang-kadang tarbiyah ni perlu dipaksakan ke atas supaya dia menjadi habit kebiasaan. Okey? So muhakabah. Dalam ajaran Islam, orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah, dia segera mengaku. Kalau jadi kita tengok tadi dalam surah Ali Imran ayat 135 sampai sekarang, dia kata orang-orang yang muttaqin apabila dia buat salah, fahisah tu, bila dia buat fahisah, dia melakukan kesalahan, cepat dia nyata. Ini maksud. Okey, macam Ka'ab bin Malik, bila dia tak pergi perang Tabuk, bila dia boikot selama 2 bulan, tapi bila dia dapat pembebasan, dia tak pergi itu kerana kebun korban. Dia berikan semua kebun korban. Dia denda dengan hukum. Kerana engkau lah jauh daripada Allah SWT. Akhir kalam, yakin? Akhir kalam, usaha bangunkan jiwa takwa adalah usaha berterusan jamaah untuk menjadikan setiap ahli jamaah sedar akan kepentingan menjadi hamba Allah yang beriman dan takwa. Mereka yang bangunkan, moga Allah menjadi, moga kita menjadi orang yang paling dikasihi dan disayangi Allah. Itu ada minta maaf kalau apa yang ada sampaikan. Jadi adik-adik pakcik orang tadi Ashman, Bira tadi kami minta maaf. Okay? Aziz dan semua juga yang senior yang pakcik Syarif minta maaf. Anda serahkan kepada pengarah projek insyaAllah. Nak Najadin.